Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Syekhun Nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ta'ala. Qiyamuhu. Qiyamuhu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa ilmuhu wa la yuqalu muqtasab matba' sabi lil haqqi wa ruhir riyah. Wa ilmuhu wa la yuqalu muqtasab matba' sabi lil haqqi wa ruhir riyah. Wa ilmuhu wa la yuqalu muqtasab matba' sabi lil haqqi wa ruhir riyah. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat. Wa ilmuhu wa la yuqalu muqtasab atba' sabil al-haqqi wa ruhir riyah. Qiyamuhu binafsi, asalnya wa qiyamuhu, asalnya ada huruf athaf tapi gugur ni. Pasal kita nak bicara ni nak sambung sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Asal matan fawajibun lahul wujudu, itu juga wal qidam. Kemudian wa qawluhu mukhalifun lima yanalul adam. Kemudian wa qiyamuhu bi nafsi. Jadi asalnya waw tapi digugurkan waw ni li isqatil atif, gugurkan huruf athaf pasal darurah syair. Jadi seterusnya sifat Allah Ta'ala adalah qiyamuhu bi nafsi, berdiri Allah Ta'ala bi nafsi dengan dirinya. Kita tengok matan sekali dulu i'rab dia. Wahdaniyah, yang tu juga bi isqatil atif, gugurkan huruf athaf. Asalnya wa wahdaniyatun, dan wahdaniyah, gugurkan huruf athaf. Kita belajar dengan syair ni kena belajar yang itulah sikit nahu-nahu dia dan turun-turun syair, dan belajar tengok syair macam mana nak bagi cari akal, bagi kalam tu boleh dipaham ikut kalam nasar. Ini yang juga istilah dalam bahasa Arab. Kalau kita ngaji ilmu balaghah dia panggil ijaz dalam kalam Arab ni lah. Ijaz Quran suku ni ijaz dalam kalam syair. Jadi ijaz dia ada balaghah dia. Yang tu dalam bahasa Malaysia kita banyak tak ada. Wa wahdaniyatun, seterusnya adalah wahdaniyah.
Munazzahan awsabuhu saniyatun an diddin aw shibihin syarikin aw syarikin mutlaqan halata kauni did wa syabih wa syarik ni mutlaqan wa walidin, gitu juga walid kazal walad, macam itulah juga walad wal asdiqa dan asdiqa. Jadi asal terjemah tu, dan sifat wajib pada Allah Ta'ala adalah berdiri Allah Ta'ala binafsi, dengan sendirinya, masuk diri sendiri. Murad dia ghani an kulli ma siwa, dia tak hajat daripada sesuatu. Dua makna yang selalunya disyarah oleh para ulama kita. Maksud qiyam binafsi dengan makna la yahtaju ila mahallin wala yahtaju ila mukhassisin. La yahtaju ila mahal dengan makna tak berhajat. La yahtaju ila mahal dengan makna la yahtaju ila zat. Allah Ta'ala tak berhajat pada zat lain untuk sabit zat dia. Pasal Allah tu maksudnya wujud zat dia. Dia tak perlu zat untuk dengan zat itu dia wujud. Pasal Allah, dia bukan sifat semata-mata, bahkan dia adalah zat yang pada zat dia sabit sifat. Tu istilah semua tu. Ada masalah tanya, saya sebut sekali lalu ya. Pasal kita bila bicara bab-bab khasnya nak memaham bab ketuhanan ni, antara istilah dipakai oleh ulama kita adalah istilah zat sifat. Sebab memang dipakai kat kita pun, kat makhluk pun tu, yang kalau kita belajar betul-betul disiplin ilmu tauhid ni, nak kenal Allah Ta'ala ni, antaranya kenal zat sifat makhluk. Sebab kita pun makhluk, ada zat kita, ada sifat kita. Khasnya kat kita ni, bila Allah Ta'ala bagi zat kita, sifat kita, tambah kita ni adalah ada sifat hayyi, yang Allah Ta'ala bagi sifat hidup. Nanti ada af'al kita, ada perbuatan kita. Dan bila perbuatan yang kita buat tu, hasil daripada tu ada perkara yang berkaitan dengan kita. Antaranya dapat milik kita, milik tanah, milik harta, milik rumah, milik pangkat, milik kemuliaan. Ada istilah milik gitu. Nisbah faham ke makhluk memang kita fahamnya tu. Jadi khasnya lebih besar nak dipaham ke Allah Ta'ala. Apa dia? Allah sabit zat dia, sabit sifat dia, sabit af'al dia, sabit milik dia. Bahkan pada Allah Ta'ala lah sebenarnya hakiki zat, hakiki sifat, hakiki af'al, hakiki milik. Kat makhluk ni, asal kita, atas kita bicara bab wujud dulu, asal kita, zat kita mana ada? Kita ni asal makhluk semua dalam ilmu Allah Ta'ala, tanjizi qadim, sabit dalam ilmu dia. Mana ada kita apa-apa sebelum ni. Isyarat Quran kita ni, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku cipta kamu padahal kamu sebelum ni tak ada benda pun. Itu mudah bahasa kita. Juga dalam surah Dahri, surah Insan tu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, kita ni lam yakun syai'am mazkura. Tidak adalah kita ni pernah disebutkan satu masa dulu. Dulu tak pernah disebut pun nama manusia, nama anak Adam, nama Nabi Adam. Bahkan umum makhluk ni mana ada pernah disebut dulu. Itu zat kita. Bila Allah Ta'ala bagi jadi yang kita ni makhluk Allah, sifat pun anugerah Allah. Boleh ada kedekat, boleh dengan sebab tu ada perbuatan. Itu pun daya upaya datang daripada Allah. Yang bila kita buat daya upaya tu hasil sesuatu, pendapatan, wang ringgit, pangkat, kedudukan, tanah, harta benda, kemuliaan, yang tu semua asal milik Allah. Kita tak ada milik pun. Sabit semua dengan kurniaan Allah Ta'ala pada kita, zat kita, sifat kita, perbuatan yang Allah Ta'ala beri. Dengan tu ada hukum nama milik kita. Tak ada lain semua tu, melainkan semua datang daripada Allah Ta'ala. Itu asal bab tauhid. Jadi Allah sajalah yang qiyam binafsi.
berdiri sendiri, yang isyarat Quran huwal hayyul qayyum, dialah al-qayyum. Fokus pada ayat tu pada perkataan al-qayyum. Antara tafsir ulama, maksud qayyum tu qaimun bi nafsi. Apa makna qaimun bi nafsi? Dengan makna ghani. Isyarat Quran wa huwal ghaniyul hamid. Apa makna ghani? Maksudnya ghani an kulli ma siwahu, ghani anil zat dan ghani an mujid. Dia tak berhajat kepada zat, pasal Allah tu nama bagi zat yang wajib wujud. Pasal bila sebut Allah, sabit zat Allah, sabit pada Allah sifat Allah. Bila sabit sifat kemuliaan dia, tentu sabit af'al Allah. Bila af'al dia buat, kita semua ni adalah milik Allah. Disiplin kita belajar, mesti belajar dengan prinsip itu, mesti faham kontekstual, apa hubungan antara makhluk ni dengan Allah Ta'ala. Baru kita faham siapa kita dan apa yang kita nak faham pada Allah Ta'ala ni, sifat yang wajib pada dia tu. Yang khasnya kita bicara ni qaim bi nafsi tu, maksudnya qaim bi nafsi besar sekali, maksudnya sabit zat dia. Allah bukan sifat semata-mata yang sifat perlu berada di zat. Subhanallah, bukan gitu. Sabit zat dia. Begitu dah sabit zat dia, dia tak perlu pada zat lain untuk dia ada di zat itu, untuk sabit wujud zat dia. Yang tu yang sesat barat. Siapa yang faham Allah berada di aras tu, ya, Allah bukan perlu aras untuk dia ada. Memang dia ada mutlak, ada dia, ada yang tak kait dengan sesuatu untuk sabit ada dia. Kita ada kita dengan kait ada yang Allah Ta'ala, baru kita boleh ada. Dengan Allah punya kehendak bagi kita ada, baru kita boleh ada. Kita wujud makhluk ni adalah wujud yang muqayyad. Allah, wujud Allah Ta'ala wujud yang mutlak. Itu juga qaim Allah Ta'ala binafsi. Qaim binafsihi, dia qaim binafsihi yang mutlak. Maksudnya dia tak hajat pada sesuatu apa pun. Kat kita sebut juga kita berdiri sendiri, boleh berdikari, tak hajat pada orang lain. Tak hajat ke orang, tapi hajat kita ke Allah. Tak hajat kita kadang pada bantuan mak ayah kita, tapi hajat makan minum. Sebenarnya bukan hajat ke makhluk pun kita ni, tapi sebenarnya hajat besar kita ke Allah Ta'ala. Hajat ke makan minum, hajat ke makhluk ni hajat sekunder, bukan hajat primer. Yang tu buat bahasa ni. Apa hajat primer sekunder ni? Dia hajat sekunder ni maksudnya hajat yang kedua, hajat furu'i, bukan hajat usuli. Hajat usul kita ke Allah Ta'ala, ada kita hajat ke Allah Ta'ala. Hidup kita hajat ke Allah Ta'ala. Tapi nak langsungan hidup atas jalan sabab, makan, minum, pernafasan, itu hajat sekunder, bukan hajat primer. Hajat primer, hajat usul kita Allah. Kita tak qaim bi nafsi, kita qaim billah. Kita hanya boleh ada dengan Allah Ta'ala, baru kita boleh ada. Dan Allah dia qiyam bi nafsi, dengan makna kedua, dia la yahtaju ila mukhassis. Dia kata Allah berdiri sendiri, sabit wujud dia, qidam kita bicara dah dulu. Sedia ada dia, tentulah atas kata dia berdiri sendiri, maksudnya tak ada siapa jadikan dia. Yang tu makna kedua yang disyarah oleh ulama. Maksud qaim bi nafsi ay la yahtaju ila mujid ataupun mukhassis. Allah Ta'ala bukan ada siapa mengadakan dia, ataupun ada sesuatu yang jadi ilat sebab adanya dia. Subhanallah, Allah lah ilat bagi ada sesuatu yang lain, bukan ada sesuatu yang lain menyebabkan ilat adanya Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Itu maksud qaim bi nafsi. Itu faham kita dasar yang telah ittifaq perjalanan salaf khalaf. Sifat yang pada Allah Ta'ala ni, yang tu juga ambil pada Quran, huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala ni wa huwal ghaniyul hamid. Yang Allah Ta'ala ni ghani dengan makna la yahtaju ila mahal, la yahtaju ila mukhassis. Dengan sebab dia tak hajat pada satu apa pun pada makhluk ni lah. Hamid, sifat dia, apa dia, layak untuk dapat kepujian. Pasal memang dia qaim bi nafsi, dia sedia wujud, dia qudusul wujud.
Dia qidamul wujud, huwal awal, dialah yang awal, yang mana laisa qablahu syai', tak ada sebelum dia sesuatu. Yang tu yang huwal ghaniyul hamid, layak dia kena puji. Makhluk tak layak puji. Itu yang alhamdulillah, puji ni layak, mustahak, sepatutnya, sayugianya hanya lillah, untuk Allah. Makhluk tak layak puji apa pun, walaupun sebesar zarah. Maksudnya apa? Makhluk tak ada apa yang ada pada makhluk, sekalipun nampak macam makhluk ni kat kita ni ada hebat sesuatu, tiada apa yang ada kat kita melainkan semua datang daripada Allah Ta'ala. Makana min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Quran pun ada. Apa saja yang ada pada kamu tiada lain melainkan minallah. Antara doa wirid Nabi Allah Khidir alaihi salam, Masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Apa yang ada ni semua atas kendaki Allah. Kalau ada nikmat pun minallah. Satu, alhamdulillah, lillahil hamdu, bagi Allah saja puji, makhluk tak ada layak puji apa pun. Itulah akidah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para awliya kita yang terdahulu, salafus soleh. Itulah akidah mereka, pasal faham qiyam binafsi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni diri sendiri. Siap? Faham, faham tu. Dan seterusnya, nak memahamkan sifat wajib pada Allah Ta'ala ni, dia wahdaniyah, dia asa, tunggal. Juga macam mana isyarah ulama, wahdaniyah Allah Ta'ala ni iktibar zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, wahid. Macam mana nak faham konteks wahid tu? Yang tu yang nak faham elok-elok tu. Pasal wahid Allah Ta'ala sudut zat, sifat, perbuatan dan milik ni, nak memahamkan wahid, wahidiyah dia dari sudut uluhiyah dia, dari sudut ketuhanan dia, dari sudut khas kita bicara saat ni, yang qaim binafsih tu. Yang qaim binafsih ni sudut zat, sifat, perbuatan, milik hanya pada Allah Ta'ala saja. Makhluk tak ada satu pun yang dalam keadaan zat, sifat, perbuatan, milik ni yang qaim binafsih. Pasal wadaniyah, zat, sifat, af'al, milik ni hanya pada Allah saja. Makhluk kasir, makhluk bukan wahid, makhluk banyak. Dan banyak tu dalam keadaan qaim billah, berhajat ke Allah Ta'ala. Makhluk ni walaupun banyak, makhluk ni semua hadis. Makhluk ni dalam keadaan kasir ni kita fanin, binasa. Makhluk ni dalam keadaan banyak ni kita bukan qaim binafsi, kita qaim billah. Kita hanya boleh sabit ada dengan Allah. Zat kita pun ada dengan Allah, sifat kita pun ada dengan Allah, perbuatan kita pun ada dengan Allah Ta'ala, milik yang ada kat kita pun dengan Allah. Mana ada yang dengan diri kita sendiri? Tak ada. Jadi wadaniyah pada Allah Ta'ala ni mesti faham dalam empat konteks tu. Selalu kita jumpa dalam kitab disebut 3. Yang keempat tu yang khas saya sebut, bab milik dia lazim daripada af'al. Zat, sifat, af'al. Wahdani Allah Ta'ala sudut zat, kemudian zat Allah saja wajib wujud. Wajib Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala saja yang sedia wujud. Zat Allah Ta'ala saja yang kekal wujud. Zat Allah Ta'ala saja yang qaim binafsi. Makhluk mana ada macam tu? Yang tu yang wadaniyah yang nak dipaham tu. Jadi takkan ada selain pada Allah Ta'ala ni yang duduk martabat uluhiyah, ketuhanan dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Tak ada. Atas nama makhluk, makhluk ni mesti di sebalik sifat Allah Ta'ala. Jumpa nanti tu prinsip faham kata Allah Ta'ala ni wahdaniyah, dia asa, tunggal. Makhluk mesti sebalik dia. Pasal bila sebut Allah Ta'ala ni wahdaniyah, dia dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dan milik dia,
dia saja mutlak bersifat uluhiyah tu. Makhluk kalau ada zat dia takkan ada zat uluhiyah. Sifat makhluk takkan ada sifat makhluk uluhiyah. Perbuatan makhluk tak ada akan ada perbuatan makhluk atas nama uluhiyah, ketuhanan. Milik makhluk takkan ada nama milik uluhiyah. Milik uluhiyah macam mana? Milik mutlak, tak kait dengan sesuatu. Rasa macam kita punya mutlak. Betul lah faham kita. Subhanallah. Bahkan milik kita semua muqayyad, datang daripada Allah. Duk ada pun limpah kurnia Allah. Nak belanja pun mesti ikut perintah yang Allah Ta'ala suruh. Mana ada yang mutlak kita. Kuasa kita kedekat Allah Ta'ala beri. Duk ada pun billah. Kita boleh buat sesuatu pun. La haula wa la quwata illa billah. Itu PN. Dalam bab sifat, mana ada kita boleh hidup sendiri. Allah yang dia yuhyi wa yumis, dia yang menghidup dan mati. Kita bukan hayyun. Isyarat Quran Allah Ta'ala kata innaka mayyitun, kamu ni mayyit. Ayat tu bukan cerita ayat fi'liyah, bukan cerita ayat jumlah fi'il fa'il, dia ayat khabariyah. Innaka mayyitun. Sikitlah kalau tengok bahasa Arab dia tu. Ada orang faham kamu ni akan mati. Ayat Quran tu bukan cerita kamu akan mati. Quran kata innaka mayyitun. Ayat tu jumlah ismiyah tu. Dia macam Zaidun qa'imun. Dia ayat khabariyah, bukan ayat nak cerita anta ta'kulu, bukan anta ta'kulu. Kalau anta innaka tamutu, itu kamu akan mati. Innaka mayyitun. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah pun tak kata innaka mayyit, engkau ni mayyit, Rasulullah pun dia makhluk, dia mayyit, kita takkan nak mengaku kita hayyun. Dan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, hum pun mayyitun. Kalau orang berakal macam kita pun, Nabi Rasulullah pun mayyit, malaikat mayyit. Tak mana mayyit ni? Hakiki kita mayyit. Hakiki kita adalah mayyit. Ni boleh hidup, Allah yang bagi kita hidup. Dia kata kita muqayyad. Tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Ni sebab perbuatan kita. Kalau ada pun semua la quwata illa billah. Hidup pun Allah bagi hidup. Ilmu la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau masalah iradah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kehendak kita pun yang tu kehendak Allah. Ada terlintas hati kita, lintasan mai dari Allah. Kudrat kita. Amma yujibul muttarri idza da'ahu. Siapa yang boleh memperkenankan orang yang dalam keadaan muttarri, berhajat? Siapa yang boleh bagi tunai hajat dia? Siapa lagi? Nak jawab soalan tu, soalan istifham ikrari. Istifham takriri namanya. Tu belajar ilmu balaghah lah. Asalan sebut wajib i'tiqad Allah Ta'ala wadaniyah tu. Kena faham wadaniyah, asa yang kita duk faham hanya terlalu cetek, kecil sangat kita faham. Allah Ta'ala asa, tak ada Tuhan selain dia. Kita faham waktu je. Tapi ulama' dah hurai untuk kita mesti faham wahdaniyah Allah Ta'ala ni. Kita belajar pula bukan wahid, bukan ahad, tapi belajar wahdan, wazan fa'lan. Ada mubalaghah dari sudut faham wahid, wahid dari sudut zat, sifat, af'al, milik. Makhluk tak akan ada sifat uluhiyah sama sekali. Yang itulah juga maksud la ilaha illallah. Apa dia? Makhluk tak ada sifat ilah sama sekali. Illallah malaikat Allah sajalah ilah. Usaha tu faham tu. Yang tu yang ulama' kita buat satu kitab khas bicara la ilaha illallah je. Pasal terlalu halus nak faham dia. Belajar 5 minit, kalau boleh faham menjual. Bahkan dah khatam kitab 3-4 kali, 3-4 buah kitab bahas la ilaha illallah je. Tu pun nak dapat dia faham betul-betul macam mana faham Nabi-Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Masya Allah, memang limpah kurnia Allah Ta'ala juga nak bagi tu. Atas sabab, pergi belajar, jalan sabab untuk boleh faham tu. Ilmu dia mesti betul, dapat daripada guru yang betul, asuhan yang betul, baru nak boleh dapat faham akidah yang betul. Baik, jadi asal nak faham antara sifat Allah Ta'ala ni wahdaniyah.
Yang kalau faham betul-betul wahdaniyah ni, faham la ilaha illallah tu, masya-Allah. Memang hidup kita ni tiada lain melainkan hati ni takkan boleh lekang kita daripada rasa limpah kurnia Allah Ta'ala. Hidup ni pun rasa limpah kurnia Allah Ta'ala. Sehat pun limpah kurnia Allah Ta'ala. Sehat, sakit pun limpah kurnia dia. Mana limpah kurnia dia? Bila sakit, ingat Allah. Susah, ingat Allah. Mati, ingat Allah Ta'ala. Tambah hidup, lagilah ingat Allah Ta'ala. Mati pun ingat Allah Ta'ala. Sakit, ingat Allah. Sehat, lagilah ingat Allah. Allah beri sihat kita. Susah, ingat Allah Ta'ala. Senang, Allah beri senang kita. Dengan jiwa dia turun sebut, dia tak sebut masa yang baik tu, dia sebut tak elok tu. Susah, Allah. Yang bagusnya apa? Susah datang daripada Allah. Susah pun ingat Allah. Siapa? Semua takdir dia. Wajib atas kita sabar. Bukan wajib atas kita senang, kan? Wajib atas kita arif dengan Allah Ta'ala. Wajib kita tauhid dengan Allah Ta'ala. Kalau senang tu wajib, tak ada Nabi Rasul susah. Tak ada. Semua Nabi Rasul senang. Kalau kata sakit itu mustahil, wajib cari sihat. Maksudnya tak ada Nabi Rasul yang akan ada sakit. Mana ada? Nabi Rasul pun sakit, tapi sakit dia arif dengan Allah Ta'ala. Dia sakit tauhid dengan Allah Ta'ala. Dia sakit tak pernah keluh kesah dengan Allah Ta'ala. Dia sakit redha dengan Allah Ta'ala. Yang tu yang kita nak belajar. Tauhid nak belajar tu lah. Nak macam bila pun tauhid dengan Allah Ta'ala. Bila pun tauhid dengan Allah Ta'ala. Bila pun rojak ke Allah Ta'ala. Sudut zat dia, sifat, perbuatan, milik. Semua rojak Allah Ta'ala. Selagi belum ada kebolehan rojak pada Allah Ta'ala, balik pada Allah Ta'ala, khasnya nak imtisal awamir dia, nak junjung perintah dia, tinggal larangan dia, tak boleh hidup di atas dasar macam tu. Maksudnya belum tauhid Allah Ta'ala. Belum lagi. Banyak lagi hal kita kena pergi repair. Baik. Di atas kata Allah Ta'ala ni wahdaniyah, asa. Dan asa tunggal, mustahil, ta'addud pada sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ni wahdaniyah Allah Ta'ala. Sudut zat, sifat, af'al, milik. Kamil ni Allah. Bila kamil Allah Ta'ala, tentulah dia munazzah anin naqs waz zawal. Itu istilah dalam ilmu tauhid, ulama itu sebut. Allah Ta'ala mesti tanzihkan dia daripada naqs dan juga zawal. Pasal apa mesti tanzihkan dia? Pasal memang prinsip belajar besar bab ketuhanan ni, tanzih dia subhanallah. Kita zikir lepas sembahyang pun masyhur dengan nama zikir Fatimah tu, pasal Rasulullah yang ajar kat anak dia. Yang tu jadi amalan kita sampai ke dewasa ni. Mula-mula ke Allah Ta'ala tanzih dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa? Tanzihkan dia daripada sifat kekurangan. Yang kurang ni makhluk. Allah mesti sempurna dia di atas sifat ketuhanan dia. Tanzihkan dia daripada apa-apa perkara yang tak sepatutnya nisbah pada dia, dengan tu mencacatkan sifat ketuhanan dia. Besar tu prinsip tu, sepil tu. Dia mesti munazzah anin naqs, daripada sifat kekurangan. Begitu juga munazzah aniz zawal. Munazzah maksudnya dibersihkan, dinyahkan, dinafikan daripada dia sifat zawal. Zawal ni apa? Asal sempurna, lepas tu makin kurang. Yang tu pun mustahil kepada Allah Ta'ala. Naqs ni apa? Naqsun ni asal terjemah kurang. Maksudnya dia dalam keadaan tak sempurna, menjadi makin sempurna. Hak tu naqs. Zawal ni apa dia? Dia sifat kesempurnaan memang sempurna, tapi ada kebolehan kurang sempurna. Dua-dua ni subhanallah. Pasal bila Allah dia ilah, mesti istilahnya kamil. Kamil ni mesti munazzah anin naqs wa zawal. Satu, kalau Allah asal dia tak duduk atas arash, lepas tu duduk atas arash ni akidah sesat gila macam ni. Maksudnya dia naqs. Maksudnya apa?
Mula-mula tak duduk atas aras, lepas tu duduk atas aras. Jadi dia sempurna dengan duduk atas aras. Naqs nama dia tu. Munazzah. Subhanallah. Satu fahaman tu salah gila. Salah bukan salah sikit, salah besar. Menafikan wahdaniyah Allah Taala. Menafikan kamil Allah Taala. Menafikan ghani Allah Taala. Itikad je Allah duduk atas aras ya, menafikan sifat kamalan Allah Taala. Menafikan la ilaha illallah, menafikan ghani an kulli ma siwahu, menafikan ghaniyun anil alamin. Ghaniyun anil alamin maksudnya ghaniyun amma siwahu. Mengatakan Allah, itikad Allah ta'ala ini menafikan ahad. Allah ta'ala ini menafikan wahidus samad. Gilanya akidah. Duk kata Allah ta'ala. Pasal di atas dia wadaniyah ni mesti munazzah anin naqs wa zawal. Pasal bila wahdaniyah sudut zat, sifat, af'al, milik, mesti dia kamil dalam bab uluhiyah. Makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Makhluk ni sentiasa naqs, zawal. Dan maksud naqs pada makhluk macam mana? Makhluk tak ada, Allah bagi ada, naqs. Makhluk mati, Allah bagi hidup, naqs, naqsun. Makhluk lemah, Allah bagi kederat, maksud naqsun. Makhluk asal tak ada, Allah bagi ada. Makhluk pula, sifat makhluk pula, Allah Ta'ala bagi ada juzuk, anggota, ada akal, betul ada roh. Maksudnya ada benda yang menyempurnakan kejadian dia. Betul nak duduk mana, takkan duduk space. Allah Ta'ala bagi bumi untuk duduk, bagi langit untuk istilah bernaung. Ada awan untuk menurunkan hujan, ada pokok untuk sabit, memberikan sefatur pernafasan, bagi ada hidupan di daratan dan lautan, begitu juga di udara. Semua tu sifat naqs makhluk. Allah bukan perlu semua tu. Yang tu semua makhlukiat, makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala, semua makhlukat, itu alam yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah macam tu, subhanallah, itu makhluk dia, bukan dia macam tu. Satu di atas kata wahdaniyah di dalam bab uluhiyah mestilah dia kamil, munazzah. Allah Ta'ala ni dia kata wahid ni sudut zat, sifat, af'al, milik, tentulah dia kamilun, munazzahun anin naqsin wa zawal. Siap. Yang tu yang disebut bila wahdaniyah Allah Ta'ala ni munazzahan awsafuhus saniyah. Bila wahid mesti sifat dia munazzah, sifat-sifat Allah Ta'ala munazzahan awsafuhus saniyah. Hal keadaan Allah Ta'ala ditanzihkan sifat-sifat dia, ditanzihkan akan sifat dia. Awsafuhu tu naik fa'il lagi, munazzah. Munazzah isim maf'ul. Munazzihun, munazzahun. Munazzah ditanzihkan awsafuhu tu naik fa'il lagi, munazzah. Saniyatun tu kalau i'rab naat bagi awsafu. Awsafu mana? Yang saniyatun, sifat-sifat Allah Ta'ala yang saniyah. Asalnya as-saniyah, kena berbual ilam tapi darurah syair, pasal nak jadi naat. Kalau saya cerita arut tu hampa dengar je lah, yang benda-benda tak nak belajar tu kan. Nahu tu satu hal kan. Tu nak faham Arab tu Masya Allah lama tu nak ambil kebolehan faham dengan usul Arab. Pasal faham Arab ni dia kemas, padu, jitu. Hampa aku tak sampai lagi kan, saya boleh rasa padu, jitunya, faham. Dengan fahamnya disiplin-disiplin ilmu yang tutup guru ulama kita ajar ambil daripada ulama salafus soleh dulu. Mereka tolong hurai untuk kita dengan disiplin ilmu tu. Faham kita disiplin ilmu tu best, terasa ke mana tu. Padu tu macam kungfu tu, kalau buah dia tu satu-satu tu. Dia punya buah tu kan. Hampa kot tak rasa lagi, hampa tak mengaji. Air semua dalam kepala tu. Saya muntah hampa lagi, saya muntah hijau. Itu kan. Yang kena duduk pondok khas tu.
Panjang umur jumpa nanti insyaAllah. Bila pondok takraf ni, kadang yang ni ada kita tak mengajar dah. Yang ni kita ada, yang ni kita tak mengajar ni, kita mengajar ni, yang ni sana, tak boleh. Dia kena duduk tempat kita, aku mesti ngajar ni. Hampa tak nak ngaji, hampa banyak pasal. Kalau nak duduk tempat aku ngajar, hampa mesti kena dengar. Faham tak faham, hampa kena duduk. Hampa kena reti. Ni kitab yang hampa kena ajar. Aku ajar ni, hampa mesti faham, mesti telan. Buat nama majlis ilmu satu, tu muzakarah pula. Tak ada, saya kena duduk muzakarah tu. Tanya, hampa faham? Tak ada. Ilmu yang rasmi mengaji satu hal. Lepas tu, duduk pula muzakarah. Apa yang tak faham? Apa muskil? Apa yang melengung? Apa terpelengong? Apa terbengong? Mufi bahasa itu. Duduk satu. Saya ajar bukan nak tunjuk kepandaian kita hebat. Kan? Nak bagi semua orang reti. Apa yang ada kat kita tu, bagi semua orang reti. Itu matlamat kita mengaji. Saya nak mengajar pun, saya bukan nak tunjuk kata saya reti semua tu. Nak tunjuk orang lain bodoh kan. Tapi nak tunjuk reti ni, faham dia sedap. Itu orang tak reti, dengarlah apa benda nak ajar. Tu nak kutip lah satu disiplin ilmu dia. Kalau faham tu, best. Sedap sangat. Yang ni faham kitab Arab ni, faham hadis macam mana? Lagi best. Seketui tu dengar macam ambil apa? Besi satu tan tu hempuk atas. Tambah pula tu Wahabi tu, kita ambil. Pum. Orang tak faham ni, tak faham kita ketuk apa tu. Kita dia tak faham boleh. Hadanallah ila siratal mustaqim. Rasulullah datang kat umat Arab ni, Rasulullah ni ummi. Di kalangan Arab ni ramai yang ummi, ada juga cendekiawan dia. Saya nak cerita, orang faham kalau dia akan rasa macam tu, satu tan tu katok atas padu tu kena. Mampu ya, hancur lah. Tapi orang tak faham, dia kata, apa benda ni? Ni sihir. Ni apa tukang tenun. Rasulullah ummi. Ada cendekiawan jugalah di kalangan orang Arab ni. Walau ummi tu umumnya ummi. Maksudnya la yaqra'u wa la yaktub. Bila Rasulullah yang ummi ni datang Quran, yang sedangkan ada cendekiawan yang pakar dalam ilmu-ilmu sastrawan, dengar ayat Quran tu tercengang dia. Walaupun hanya satu huruf. Nun. Tercengang dia. Dia tak kerti nak kata apa dah. Ni apa benda ni? Satu huruf. Wal qalami wa ma yasturun. Datang uslub sumpah tu. Bukan main-main punya uslub. Macam mana orang ummi boleh keluar perkataan macam ni? Tu, besar tu. Satu tan tu. Tak kepala. Tak nak terima lagi ni Rasulullah. Ini memang wahyu daripada Allah Ta'ala. Dia boleh kata apa? Tanazzalu bihi syayatin. Dia kata ni, yang mendorong ni setan kata dia. Setan tu kepala otak dia. Wafi saya tak boleh, saya geram sikit sebut je tu. Wala biqaul wa ma huwa biqaul wala biqauli syair qalila ma tu'minun. Dia bukan perkataan syair, bukan bacaan tu. Nak kata syair, tak syair. Nak kata tukang Tok Nujum, bukan perkataan Tok Nujum. Apa ni? Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Quran, bahasa dia. Topak tu. Okey. Sikit sebut sana lah. Panjang umur jumpa. Yang tu kena duduk tempat negeri. Ikut peraturan kita sendiri. Ni kena gaji. Duduk adam. Kau nak ngantuk, kau nak tidur punya pasal. Tapi kau mesti adam. Ikut tertib betul. Saya ngaji dengan Tok Guru. Masa saya duduk dengan Datuk Allah, ada benda susah. Nak adab, dengar juga. Dengar je lah. Pasal apa benda yang dia ajar tu memang benda yang memang kita kena reti. Bila duduk pondok macam ni, bila kita tak ada Tok Guru ni, happy ya, ikut aku nak belajar apa, aku yang ni aku tak suka, ustaz ni aku tak suka, ustaz ni aku tak suka, ustaz ni aku tak suka. Tak mahu ni. Duduk pondok gitu. Pasal kita akan pilih mana ikut selera kita. Kita tak tahu apa yang sepatutnya kita kena belajar. Guru yang nak ajar ni, dia tahu apa sepatutnya dia kena ajar. Dia tahu apa benda dia ajar untuk jadi anak murid dia pun reti macam mana dia reti. Budak-budak bukan reti.
Kalau nak tunggu budak minta mengajar apa yang dia berasa dia tak tahu. Apa yang dia tahu? Apa yang dia tak tahu yang dia rasa dia nak tahu. Mana tahu? Guru ni dia tahu apa yang dia tahu. Murid kena tahu ni baru dia akan tahu. Dia akan tahu. Dengan tahu murid dia tahu ni baru murid akan tahu apa yang dia tahu. Faham saya sebab apa? Allah Ta'ala dia memang Allamul Ghuyub. Jadi macam mana dia nak bagi tahu kita apa yang kita tak tahu tu supaya kita tahu. Dia yang turun kita apa yang kita kena tahu supaya kita tahu. Macam mana apa yang sepatutnya kita kena tahu. Bila tak faham disiplin tu, itu yang bodoh lah tu, faham sendiri lah dengan Allah Ta'ala tu. Jadi Wahabi tu. Tu ke Wahabi sikit lah. Kan? Kalau kita belajar disiplin ulama' betul, boleh pelik. Macam mana boleh sesat? Kita akan pelik tu. Rupanya ada masalah kat dia. Masalah apa? Nampak macam tahu, sebenarnya tak tahu. Satu, dia sesat tu. Kalau orang yang memang faham ni, dia takkan jadi sesat tu. Disiplin yang ada dengan disiplin ilmu dari segenap sudut takkan jadi sesat ni. Jadi sesat ni pasal ada benda masalah-masalah lain. Nafsu, syaitan, bodoh, salah faham, tak berguru, baca sendiri, faham sendiri, ada pengaruh nafsu, ada takabur, ada riak, ada ujub, jahil satu, takabur lagi. Yang jahal tu, gurur lagi. Ada hubbul jah, hubbul riasah, hubbul mal. Macam-macam sebab tu. Na'udzubillah. Sikit ke sana. Jadi asal kita bicara Allah bila wahdaniyah sudut zat, sifat, af'al dan milik, tentulah dia kamil. Kamil tu siapa? Allah saja kamil, makhluk mesti naqis. Itu dia sifat, prinsip besar sifat dia. Allah mesti kamil yang munazzah anin naqs, zawal. Itu prinsip besar. Makhluk sentiasa naqis, muhtaj. Sentiasa berhajat, berhajat sudut zat, berhajat sudut sifat, berhajat sudut perbuatan, berhajat sudut milik. Semua dalam keadaan berhajat. Makhluk tak ada qaim binafsih. Sama sekali. So, makhluk tak ada yang kamil. Kita duk rasa kita kamil lah masalah tu. Bahkan dengan ada duit, kita rasa kita kamil. Ada pangkat, kita rasa kita kamil. Jadi menteri besar rasa kamil. Kita menteri besar sikit. Jadi bapa rasa kamil, jadi suami rasa kamil, jadi isteri rasa kamil, jadi ibu rasa kamil. Mana ada kamil? Makhluk naqis. Kita ada pengaruh, kita ada kawan, kita ada tanah, kita ada ni, ada pengikut ramai, ni. Kita rasa ada orang support kita, ada orang belanja kita, ada orang ini. Kita rasa kita kamil. Mana ada? Naqis. Hakikat yang kita kena faham kat diri kita. Faham ketuhanan. Tidak kita duk rasa kita kamil. Tu kena urur. Jadi bila Allah Ta'ala ni munazzahan awsafu saniyah, maha suci, maksudnya bersih, Allah Ta'ala nyah daripada dia. Takkan ada sama pada dia. Segala sifat-sifat dia daripada sifat kekurangan. Tu yang munazzahan awsafuhu saniyah, disucikan, maha suci, segala sifatnya maha tinggi. Suci apa? Suci an diddin. Satu daripada lawan. Allah Ta'ala suci daripada lawan segala sifat kamalat dia, sifat kamil dia. Allah wujud. Tak ada makhluk yang duduk martabat wujud Allah Ta'ala. Kata, dia tak ada did. Tak ada lawan dari sudut apa yang kamil oleh dia. Kalau kata syaitan, musuh Allah, nama je musuh tu pasal engkar dengan perintah Allah Ta'ala. Sedangkan tak ada istilah pada Allah Ta'ala musuh macam tu. Hakiki musuh, ya Allah terpaksa lawan iblis, ada pula terpaksa lawan iblis yang buat kelakar itu. Iblis pun makhluk Allah Ta'ala. Siapa iblis banding dengan Allah Ta'ala? Iblis makhluk dia. Satu, kalau kita kena kacau dengan iblis, minta perlindungan dengan siapa pencipta iblis. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Siapa? Iblis. Siapa sangat banding dengan Allah Ta'ala? Makhluk. Cuma sebut musuh.
Orang kafir pun musuh Allah, orang musyrik musuh Allah Ta'ala. Bahasakan musuh pasal engkar, lawan perintah Allah Ta'ala, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Bahasa musuh tu iktibar tu, bukan musuh dengan makna lawan, kan? Siapa boleh lawan dengan Allah Ta'ala? Subhanallah. Yang tu yang kena faham bahasa-bahasa Quran tu. Ada orang dia muskil lah pasal muskil situ lah, kan? Dia faham kata, oh Allah Ta'ala macam terpaksa pula Allah bersusah untuk pelihara kita daripada syaitan. Subhanallah. Adil pula. Adil pula. Siapa buat siapa? Takkan Allah Ta'ala buat iblis, dia pun jadi kelang kabut pasal iblis terjadi macam tu. Subhanallah. Apa kepala otak gila punya faham ketuhanannya tu. Satu, dia munazzah an diddin. Tak ada langsung lawanan. Tak ada siapa lawan Allah Ta'ala. Makhluk satu dunia, iblis, syaitan dengan malaikat, buah pergi bahasa itu. Nak lawan Allah Ta'ala. Yang buat kelakar lah makhluk semua dalam mentadbir Allah Ta'ala. Mana ada nama istilah lawan Allah Ta'ala? Kalau buah nama, mesti ada maksud yang mesti dipaham. Innallaha aduwwul lil kafirin. Allah Ta'ala memusuhi orang kafir. Musuh tu bukan makna orang Ta'ala terpaksa berlawan. Subhanallah. Tidak ni. Dibahasakan berlawan tu pasal kita kena lawan orang kafir. Yang tu betul. Dia gunakan bahasa Allah memusuhi orang kafir. Bukan maksudnya Allah terpaksa berlawan dengan orang kafir, bukan. Tapi kita lah bila faham Allah istihar kata musuh, kena lawan. Kalau Allah pun lawan orang kafir, kita kena lawan orang kafir, bukan buat kawan dengan orang kafir. Tambah DAP tu. Bofi bahasa itu. Politik tu sambil-sambil ya, bukan ada apa-apa sangat politik tu. Tapi kita belajar nak faham akidah ni. Faham akidah tu, politik tu lah tangan je. Tak ada apa-apa pun. Mujurlah tak kena kencing. Alhamdulillah. Saya syukur sangat. Itu tengok memang kelang kabut lah. Tengok mujur lah. Walaupun tengok yang ada ni pun macam-macam hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara bagi dia sedar dapat tauhid pula lagi. Mudah-mudahan. Itu je. Selamat dema tu, kita pun tumpang selamat juga. Huru-hara dema tu, kita pun huru-hara juga lah. Memang huru-hara pun. Pimpinan tak betul, kita tak betul. Cuma kita punya kerja kita. Doa untuk dia. Dia doa masa hari Jumaat tu, Allahumma filil muslimin wal muslimat waj'al ulata umurina. Jadikan semua orang yang memerintah urusan kita ni jadi salihan. Yuhibbul Islam, yuqimul iman. Amin lah. Siapa? Doa baik-baik kan. Sultan kita, Sultan Nazrin, isteri dia, doa lah kebaikan, doa kebaikan. Amin lah. Wahabi tak mau amin, tangan pun tak boleh angkat. Tu Wahabi tu hadanallah ila siratil mustaqim. Kena doa kat tu kan. Jadi Maha Suci segala sifat dia andiddin. Jadi pada Allah Ta'ala tak ada lawanan langsung. Satu. Au syabihin. Jadi tak ada lawan maksudnya nak ada wujud macam wujud Allah Ta'ala takkan ada. Kidam Allah Ta'ala, bakok Allah Ta'ala. Mana ada? Pasal apa? Lawan pada Allah Ta'ala takkan ada. Allah Ta'ala nisbah kamil ni dia. Makhluk. Mana ada nak boleh compare dengan Allah Ta'ala, nak banding Allah Ta'ala? Mana ada? Satu tak ada date lagi. Au syabihin syarikin au syabihin wa syarikin. Syabihin syarikin mutlaqan. Maksudnya halat kauni syabih wa syarik tu mutlak. Terjemah asal tu, Allah Ta'ala ni Maha Suci daripada lawanan atau keserupaan. Syabih itu serupa. Bahasa Arab syabih ni, bahasa terjemah serupa. Tapi bahasa Arab bila syabih ni serupa, bukan serupa betul-betul serupa, tapi serupa yang banyak ciri keserupaan ataupun kebanyakan ciri keserupaan tu ada. Hak tu dipanggil syabih. Kalau serupa macam pinang belah dua tu, bahasa Melayu untuk menunjukkan kata betul-betul serupa, pinang belah dua, yang tu bahasa Arab dipanggil masil. Masil, mislu. Yang tu dipanggil masil. Atau wazan syabih ni, syabih, masil, nazir. Wazan lagi, syarik, dia wazan tu. Fa'il, masil, syabih, syarik.
Apa satu lagi saya sebut ni? Nazir. Wazan tu. Wazan fa'il. Kalau rupa sama sebiji-sebiji, itu dipanggil masil. Syabih ni banyak ciri persamaan tapi taklah serupa betul-betul. Itu dipanggil syabih. Syarik ni apa? Syarik rakan kongsi, yang bersekutu, kongsi. Jadi kongsi maksudnya sama lah. Sama level, cuma berkongsi. Berkongsi. Syarik mustahil. Menafikan syarik, menafikan masil. Boleh? Faham saya sebut? Kita bukan belajar tauhid tu. Sambil itu saya ajar bahasa. Sambil itu belajar bahasa Arab tu ni. Boleh telan. Ngaji panjang sikit memang pandai. Kalau boleh telan lah tu. Nafi syarik maksudnya nafikan masil. Syarik maksudnya ada sekutu. Istilah sekutu ni bahasa kita sebut, kalau bahasa Ulu ni bukanlah Ulu lah kan. Kelantan bahasa dia panggil saing. Ni saing kita ni. Apa maksud saing? Kita pesan nombor 1, dia pun nombor 1 kak. Kerana dia nombor 1, kerana kita nombor 1. Tu saing kita. Kan? Yang ni nombor 50. Ni tak ada saing kita. Boleh faham? Syarik ni macam mana? Dia boleh kongsi yang kita. Kita, markah kita, peratus kita punya markah 98.9. Dia 98.8. Satu. Miss 0.1. Ui. Tu saing kita tu. Syarik. Siapa? Dia boleh saing tu. Allah, mana ada saing dia? Mana ada saing? Mana ada sekutu? Bahasa kita pakai sekutu. Faham sekutu ni apa? Satu taraf dan boleh kongsi. Allah mana ada siapa-siapa kongsi dengan dia? Dia satu-satunya kamil, wahdaniyah, ahad, wahid. Jadi mana ada syarik, tentulah tak ada masil, apatah lagi syabih, apatah lagi nazir, lagi jauh. Itu munazzah. Satu kaedah kita faham ke orang Ta'ala, Allah kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Siap. Bukan Allah melihat, kita melihat, untuk melihat ke perlihat. Apa bodohnya soalan macam ni? Allah melihat, kita buta. Ni melihat, Allah bagi kita melihat. Itu akidah. Itu permasalahan pertama akidah. Mesti faham tu. Ada orang yang ni, dia jadi sewil ni. Wahabi pun dia bagi kita pening ni lah. Allah melihat, kita melihat. Kita melihat cara kita, Allah melihat cara Allah Ta'ala. Kepala otak tau. Sikit kepala otak sikit bahasa. Bukan macam tu syarahan bab akidah. Bab akidah ni, Allah dia yang melihat, kita buta. Ni melihat, Allah yang bagi kita melihat. Baru akidah. Itu baru namanya, baru tauhid dengan Allah Ta'ala. Baru faham Allah Ta'ala ni tak ada syarik, tak ada misil, tak ada syabih. Allah melihat, kita melihat. Allah melihat cara dia, kita melihat cara kita. Allah melihat cara yang layak, kita melihat cara kita. Yang duk lihat. Tak betul, sewil, faham. Allah melihat, kita buta. Dia bagi kita melihat. Kita je rasa kita melihat. Sebenarnya melihat ni keupayaan yang Allah bagi kita melihat. Kalau cerita melihat kita pun, kita bukan boleh cerita hakikat melihat kita apa. Boleh cerita sudut sains lah, tu sudut lah. Ada cahaya masuk ke dalam biji mata, melalui anak mata, lepas tu melalui kornea, koloid, ada istilah-istilah macam tu, saya lama nak sebut tu. Untuk lalu dekat kata mata, nanti objek terbalik songsang sisi, terbentuk di retina, dengan dibetulkan arca di retina menggunakan ligamen pegantung. Itu kita mengaji sains. Lepas tu di retina tu dihantar arca yang terbentuk itu ke saraf, saraf bawa pergi ke otak depan, cerebrum, untuk menterjemahkan apakah objek yang terbentuk di retina tu. Ahli sains tak kat tu apa dia melihat sebenarnya. Itu ialah Allah melihat macam mana? Bukan macam tu melihat orang Ta'ala. Allah bagi kita melihat macam tu. Allah dia yang melihat. Kita ni Allah bagi kita melihat dengan cara macam ni. Melihat orang Ta'ala mana kita nak fikir. Memang dia melihat sebenarnya. Kita buta. Ni melihat. Melihat macam ni pun nama dia buta lagi. Kata apa? Banyak benda kita tak boleh lihat. Coronavirus bukan boleh lihat. Oksigen kita bukan boleh lihat. Hakikatnya kita buta lagi. Yang ni kadar yang dia bagi kita untuk kita boleh lihat. Allah melihat. Memang hakiki melihat. Kita buta. Ni boleh macam ni. Allah yang bagi kita kelebihan untuk boleh melihat. Nak banding dengan berulang, kalah kita. Banding dengan kelawar, kalah kita. Malam dia boleh lihat. Lawan yang kucing tu dah lah, kalah kita.
Salah kita. Sebenarnya Allah melihat, kita buta. Ni melihat, Allah kita melihat. Yang ni baru faham betul wahdaniyah, ahad, wahid pada Allah Ta'ala. Saya sebut ke Wahabi tu siapa? Wahabi datangkan benda macam ni. Muskil kata dia, Allah ada muka, kita ada muka pun salah. Muka kita, muka Allah, muka yang layak. Dia datangkan perbezaan muka tu dengan kita hidup, orang Ta'ala hidup. Kan kita hidup, orang Ta'ala hidup. Apa salahnya nak kata Allah ada muka, kita ada muka? Sikit tu. Ada bab bicara nanti situ. Asal nak sebut sifat kamalat Allah Ta'ala. Jadi muka bukan sifat Allah Ta'ala. Muka bukan, pasal muka juzuk, bukan sifat. Bahas zat sifat yang tu pun orang tak faham awal lah. Dia kata muka ni sifat Allah Ta'ala. Apa lagi? Tangan sifat Allah Ta'ala. Ayat sifat kata dia. Asma' wa sifat. Dah betul. Saya dah kesana sikit. Panjang umur jumpa nanti. Memang ada bab khas bicara tentang ayat mutasyabihat. Kita bicara ni bukan bab mutasyabihat. Yang ni ittifaq, salaf dan khalaf. Yang ni sifat Allah Ta'ala. Dia mesti kamil. Dia mesti wahid. Dia mesti ahad. Dia mesti munazzah anin naqs wa zawal. Mesti dia munazzah an diddin, an syibihin, an syarid. Mutlak. Tanzih Allah Ta'ala. Takkan ada siapa yang syabih dengan Allah Ta'ala. Misil dengan Allah Ta'ala. Nazir Allah Ta'ala. Syarik dengan Allah Ta'ala. Ya. Wa walidin. Dan mustahil walad an walidin, walid bapa. Istilah bapa nak menunjukkan mustahilnya Allah ni zat dia mumpasil daripada bapa dia. Subhanallah. Maksudnya mustahil Allah mumpasil daripada syai'. Sebut dalam Quran lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan. Kenapa tak sebut mak? Sebut mak, bapa nak menunjukkan bukan Allah mumpasil daripada syai'. Lam yalid wa lam yulad, dia tak beranak, bukan nak tunjukkan Allah Ta'ala laki perempuan. Subhanallah. Isyarat pada ayat Quran tu nak menunjukkan tak akan ada sesuatu mumpasil daripada Allah Ta'ala. Allah wahid, ahad. Bukan dia ni terdiri daripada komponen juzuk yang ada sesuatu mumpasil daripada dia. Itu maksudnya lam yalid, bukan dia beranak. Bukan maksudnya lam yalid, dia tak beranak kalau itu Allah Ta'ala lelaki, pasal dia bukan ibu yang beranak. Macam tu. Kafir yang itikadnya tu. Salah, sesat gila, sesat barat. Salahnya tu. Bukan maksud dia tak beranak, maksudnya dia lelaki. Tambah pula faham kaedah bodoh. Macam mana ada pahaman bodoh macam ni, yang sesat kata apa? Kul huwa, Allah huwa. Huwa tu muzakkar. Bukan muannas. Tak gila akidahnya tu. Faham harfiah saja daripada Quran. Jadi kalau nisbah beranak tak beranak, malaikat tak beranak, malaikat tak ada bapa. Adakah tak ada malaikat, tak ada beranak, tak beranak malaikat dan bapa pada malaikat ni sama dengan keadaan Allah Ta'ala tak beranak dan tak diperanakkan? Subhanallah. Malaikat masih ada juzuk anggota, ada mata, ada tangan, ada kaki dia, ada sayap dia. Uli ajnihah masna wa thulas wa ruba'. Itu cerita malaikat. Walaupun dia tak makan, tak minum, tak ada bapa, tak ada anak, la akla la syurba wala nauma lahum, tak ada tidur, tak ada bapa, tak ada anak, tak ada syahwat, bukan lelaki, bukan perempuan. Itu bukan Allah Ta'ala macam tu. Yang tu anda sebut malaikat. Kalau malaikat pun munazzah daripada sifatnya tu, wajib i'tiqad macam tu makhluk Allah. Allah subhanallah. Lagi kena tanzih apa-apa yang sifat makhluk ada dia. Itu mana ada misil, mana ada nazir, mana ada syabih, mana ada syarik langsung kepada Allah Ta'ala. Jadi asal nak syarah tu, mustahil walid kepada Allah Ta'ala. Mustahil bapa, maksudnya bukan Allah Ta'ala ni mumpasil daripada syai' yang ada usul, dia seolah furu' daripada syai'. Subhanallah. Begitu juga kadzal walad. Begitu juga demikian juga beranak. Maksudnya Allah bukan mumpasil daripada syai'. Bukan beranak, sorry. Maksudnya, kalau bukan beranak, maksudnya bukan ada sesuatu mumpasil, bercerai daripada Allah Ta'ala. Sama ada atas jalan dia bapa ataupun ibu. Subhanallah. Allah Ta'ala tak dibahasakan pada dia walid, walad, walidah. Subhanallah. Jadi maksud lam yalid wa lam yulad tu maksudnya lam yalid la yanfasil minhu syai'. Lam yulad maksudnya laisa huwa munfasil an syai'. Itu bahasa Arab lah. Maksud kata dia tak beranak, takkan ada sesuatu yang bercerai pada dia. Pasal dia wahid ahad. Bukan dia terdiri pada komponen dan juzuk. Subhanallah. Isa kami selisih. Lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan walam yulad, tidak diperanakkan, maksudnya dia bukan ceraian daripada sesuatu yang ada sesuatu yang dia daripada juzuk itu. Subhanallah. Subhanallah. Satu Wahabi faham orang tak ada muka, tangan, mata, subhanallah. Sesat barat lah tu. Salah besar tu. Ni usul. Ini bab ni usul akidah kan. Jadi bila ayat mutasyabihat mesti rujuk pada usul akidah ni bagi betul. Ada orang dia kata syarahan ikut merepek, dia faham Allah Ta'ala ada muka, ada tangan tu, kata dia yang tu furu' akidah. Kepala otak kan. Itu sikit lah. Siapa kepala otak tu, dengar siapa dia urai tu. Nak memahamkan ayat mutasyabihat dengan sepatutnya tu usul akidah. Faham dengan sepatutnya tu. Sama ada nak jalan salaf ataupun khalaf. Yang tu ada furu' dari sudut nak ikut jalan mana. Tapi bukan jalan salaf tu macam mana jalan salafi tu, wahabi tu. Wahabi bukan salaf. Jumpa ni tempat dia, insyaAllah. Begitu juga kata dia, wal asdiqa, dan berkawan teman, mustahil. Syarik tak ada, kawan teman tak ada. Tak ada siapa yang perlu istilahnya untuk menemani Allah Ta'ala, berkawan dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Pasal apa? Dia qa'im binafsi. Bagaimana la yahtaju ila ghair. La yahtaju ila zat, la yahtaju ila muqassis. Lagi dia ghani anil alamin. Allah Ta'ala ghani anil alam, maksudnya ghaniyun an kulli ma siwahu. Wahid faqat yakfi. Dia sah cukup. Tak perlu siapa-siapa. Alaihissallahu bikafin abdah. Quran. Alaihissallahu bikafin abdah. Adakah tidak Allah Ta'ala ni cukup dengan dia sah dia cukup. Bila Allah sah dia cukup, kita kena ada akidah tu apa dia? Allah mari dia kafi. Kepada Allah, He is the only one that make me enough. Allah is enough for me. Tu besar tu akidah tu. Itulah akidah la ilaha illallah betul. Kalau kita ambil sabab pun, tawakal tu. Tawakal macam mana? Bukan tawakal kita buat kerja, tawakal. Tawakal kita kat kerja. Itu kan tawakal. Itu bodoh mana-mana. Pasal duk berintikad kat sabab. Macam mana pun sabab dibuat, bukan tak dibuat. Tapi sabab dibuat tu, letakkan dia hanya macam kita. Kita pun tak boleh buat. Takkan sabab yang kita buat boleh selesai sesuatu. Buat tu atas, yang ni perjalanan syariat. Atas perjalanan cause and effect. This is cause yang kena buat. Atas nampak efek seolah-olah yang tu jadi effector dia. Jadi penyebab untuk hasil satu. Akidah kita belajar. La ilaha illallah. Allah saja kamil. Makhluk ni tetap naqis. Kita pun tak boleh jadi efektor satu. Takkan kita makan makanan jadi efektor. Takkan minuman jadi efektor. Tak mengenyang aku, menghilang dahaga aku. Allah. Kita buat. Dapat Allah yang hasil dekat aku. Akidah mesti ke Allah Ta'ala. Tak akan boleh berganjak pada dia. Daripada dia sama sekali. Itu baru faham. La ilaha illallah. Baru faham. Macam mana tu nak pergi faham betul-betul tu. Besar tu, akidah tu. Kalau mati dengan akidah betul macam tu, alhamdulillah, inilah akidah ahli tauhid, inilah muwahhidin, inilah mukminin imanan kamil. Ni baru hukum iman, tasdik, yakin, iman sempurna. Tidak. Iman macam ni, iman yang Rasulullah Allah Ta'ala isyarat Quran, ulaika allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Iman nabi-nabi. Iman nabi-nabi macam ni. Siddiqin, syuhada, salihin. Habis-habis lagi salihin. Iman salihin macam ni ya. Bukan salihin hanya semayang, puasa, kuat sedekah, kuat pergi mengaji, bukan macam tu. Salihin besar, sadiqin beriman. Yang ada yakin ke Allah Ta'ala. Iman besar, baru nama salih. Bukan amal saja salih. Iman salih. Iman salih maksudnya iman tauhid kan, ahli tauhid Allah Ta'ala tak berganjak langsung ke makhluk ni, bahkan berpegang mutlak pada Allah Ta'ala. Bab i'tiqad. Dipaham tak tu? Tak berganjak langsung ke Allah Ta'ala ni bab i'tiqad. Adapun sabab, tak pernah abaikan sabab. Bahkan sabab dia buat sabab betul-betul, tapi hati ni pegang Allah Ta'ala betul-betul. Dia punya istilah. Masak tu, kalau contoh masak, buat semua tertib masak. Orang makan sedap, puas hati, sedap semua orang masak. Kita dalam hati, Allah bagi berjaya. Bukan aku. Tak pi kat kita sikit pun. Disiplin kita kata, macam ni. 1 gram jangan lebih. Pup.
buat tepat. Jadi, memang jadi. Tak sikit pun kat kita, tak sikit pun kat makhluk. Allah bagi jadi. Orang beriman ni, kalau tengok buat sabab, dia akan buat sabab. Orang ahli dunia akan kata, dia ni macam seolah-olah pakar buat sabab dunia. Orang ahli tauhid akan tengok dia, kata dia ni pakar buat akidah. Pakar buat musabbibul asbab. Nabi Rasul macam tu. Dia buat, orang akan kata, dia punya hujah tu, ambil satu tan numpuk, pum, kemas. Dia cakap. Kalau ahli itu, kalau tengok ahli dunia tengok Rasulullah nya hujah, ahli akhirat kata Rasulullah ni yakin sungguh ke Allah Taala. Kita nak hidup macam tu. Hati ni yakin sungguh ke Allah Taala. Sabab pun buat sabab teliti amat, teliti. Kita belum lagi, dua-dua belah belum. Dua-dua belum. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan limpah kuning dia, dengan kita belajar betul sistem ni, ada pula guru kita yang masuk ni pun nampak macam dah cerdik, ada yang macam mana nak susun PKP apa semua ni. Walaupun angka tu agak besar, tapi tengok boleh kita teruskan aktiviti khasnya bab mengaji ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk jumpa guru yang boleh betul-betul pantau kita, jaga kita, peringat yang kita sentiasa apa sepatutnya akidah yang patutnya kita kena jaga. Hidup mati kita di atas akidah tu, besar tu, insyaAllah. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amrun wa ilman wa ridha kama sabar. Panjang juga situ syair ni. Tu kata dia pendek, tapi nak ambil faham dia kat sejam je lah cerita tu ya. Kalau kudrah ni jumpa nanti insyaAllah. Kudrat, iradat, khasnya nak belajar iradat. Iradat ni lain daripada suruh, reda, izin, lain. Pasal sini juga tempat orang salah bab akidah. Dia buat benda jahat, benda tak elok, benda tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dia kata, aku takkan boleh buat benda ni melainkan semua dengan izin Allah Ta'ala. Dia faham izin tu dapat restu daripada Allah Ta'ala. Kena faham apa beza kudrat, iradat, reda, izin, untuk amar, ilmu. InsyaAllah banyak orang jumpa situ. Tahun 27. Soal kalau ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون.